Dalam episod lepas, Sanip telah menjejaki tinggalan sejarah sebuah negeri yang hilang di Sarawak, iaitu negeri Kalaka di kawasan Kabung dan Empayang. Sanip telah menemui tinggalan tiang rumah dan melihat perigi air tawar yang telah dibuat oleh seorang tokoh pejuang, Sharif Mas Sahur di Nyabur Kabung, dan menjejaki kubur lama bernisan Aceh di Empayang yang menjadi bukti wujudnya pengaruh Aceh di negeri Kalaka pada suatu masa dahulu. Dalam episod kali ini, Sanip akan mencari sebuah lagi negeri yang telah hilang di Sarawak, iaitu negeri Banting yang pernah wujud di lembah Batang Lupar dan Lingga pada suatu masa dahulu. Mengharungi liku-liku peristiwa sejarah yang terdapat di tanah Banting Lingga, Sri Aman. Pengembaraan Sanip akan diteruskan jauh menelusuri Sungai Lingga sehingga ke kawasan Banting untuk menjejaki tinggalan negeri Banting. Negeri Banting terletak dalam kawasan bahagian Sri Aman di daerah kecil Lingga. Ibu kota negeri Banting sebenarnya terletak di atas Bukit Banting. Negeri Banting telah ditubuhkan pada tahun 1750 di hulu Sungai Lingga di antara pertemuan Sungai Klauh dan Pantu. Catatan penyelidik asing pernah melaporkan kewujudan negeri Melayu Banting yang bermula dengan wujudnya penempatan awal pertuanan Melayu di Batang Lupar. Menurut Pringle, kerajaan Melayu Banting telah wujud pada tahun 1786 dengan gelaran rajanya iaitu Malik Borhan. Gelaran tersebut diguna pakai menyamai persamaan gelaran yang terdapat dalam pemerintahan Kesultanan Melayu Terengganu iaitu gelaran Malik Adil. Gelaran ini pernah dilaporkan oleh Abdullah Munshi dalam catatan awal pelayarannya ke negeri Melayu Terengganu sekitar tahun 1836. Antara hierarki pentadbiran dalam kerajaan Melayu Banting adalah kuasa tertinggi paling atas, Raja, Tengku Mahkota, Bendahara, Syah Bandar, Temenggung dan Laksmana. Manakala stratifikasi pembesar utama kerajaan Melayu Banting dengan gelaran istiadat yang terdiri daripada Datuk Lela Pahlawan, Datuk Lela Mumin, Temenggung Pemancar dan Datuk Laksmana serta Datuk Pahlawan. Penyelidikan dan kajian terkini berkaitan kerajaan Melayu Banting telah dibuat secara ilmiah untuk disertasi di Jabatan Sejarah Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Malaya. Manuskrip Banting merangkumi 3 naskah manuskrip yang terkandung di dalamnya, antaranya manuskrip sejarah Banting dan asal-usul Nenek Datuk, manuskrip catatan Abang Muhammad Zain. Kedua-dua manuskrip ini ditulis sekitar tahun 1900 oleh Abang Muhammad Zain. Manakala manuskrip yang ketiga ialah Hukum Kanun Undang-Undang Adat Melayu Banting yang tidak diketahui pengarang asalnya. Negeri Banting mempunyai kerajaan yang tersusun seperti yang boleh dibuktikan dengan adanya Hukum Kanun Undang-Undang Adat Melayu Banting yang mengatur pentadbiran di darat dan juga di laut. Catatan sejarah menunjukkan bahawa Hukum Kanun Undang-Undang Adat Melayu Banting merupakan naskah kedua yang wujud di Kepulauan Borneo selepas Hukum Kanun Brunei. Hukum Kanun ini mempunyai persamaan yang amat tinggi dengan Hukum Kanun Melaka serta Undang-Undang Laut Melaka yang telah diteliti dan dikaji secara ilmiah oleh Dr. Liao Yok Fang pada tahun 2003. Perundangan ini menjadi dasar peraturan tata cara hidup dan norma masyarakat Melayu Banting yang harus dipatuhi agar pelaksanaan kuasa raja dalam pemerintahan berjalan mengikut lunas ketatanegaraan. Ini satu undang-undang yang sangat menarik dan menunjukkan bahawa kerajaan Banting sebuah kerajaan yang mantap
Manuskrip Banting menjadi petunjuk penting dalam menjejaki tapak pusat pemerintahan dan susur galur silsilah keturunan kerabat diraja Banting. Menurut catatan manuskrip Melayu, khususnya manuskrip Banting, raja yang pertama memerintah Banting ialah Raja Akil atau dikenali dengan nama Tengku Akil yang datang ke Kalakak terlebih dahulu dan mempunyai isteri anak penguasa atau pemerintah yang dimakamkan di Empayang. Kewujudan naskah manuskrip silsilah keturunan keluarga bermargakan bin Yahya menjadi bukti penting tersuratnya catatan waris keturunan kerabat diraja Banting. Keberadaan silsilah Al bin Yahya masih utuh dan kekal terpelihara oleh waris keturunan yang disimpan oleh Wan Busrah bin Tuanku Sidi Ahmad bin Zainal Abidin bin Abdul Hamid Al bin Yahya yang diperkira sudah berusia lebih 100 tahun. Untuk mendapatkan maklumat lebih terperinci dan bagi melihat sendiri manuskrip silsilah Al bin Yahya yang mencatatkan rekod susur galur keturunan Raja Negeri Banting, Sanip mengatur pertemuan dan mengadakan perbincangan bersama Said Sarkawi bin Said Sapawi yang merupakan salah seorang waris keturunan Raja Banting. Saya dipahamkan Tuan Said dan keluarga marga bin Yahya telah menyimpan dan mewarisi silsilah keturunan Raja Negeri Banting. Jadi untuk permulaan, keturunan Akil berasal daripada Tok Yasin kita daripada Terengganu. Jadi makam dia di Bukit Putri, Terengganu. Susur galur keturunan Tengku Akil yang memargakan keluarga Alawiyah Al bin Yahya yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan Kesultanan Terengganu bernasab terus dengan Said Yasin yang dilantik sebagai Gubernur Bukit Putri Terengganu yang bernama Tuan Cik Siti. Selain itu, Said Yasin telah berkahwin dengan Putri Sultan Terengganu yang pada masa itu diperintah oleh Sultan Zainal Abidin I berkuasa sekitar tahun 1725 sehingga 1730. Semuanya keturunan yang memerintah di Negeri Banting ada tercatat dalam silsilah ini. Jadi raja yang terakhir di dalam silsilah ini yang di Banting ada terdapat dicatat di silsilah ini. Jadi raja yang terakhir adalah Tengku Hamid, keturunannya merupakan anak Zainal Abidin. Jadi Zainal Abidin mempunyai anak dia di Sebuyo, di Lingga, di Triso, di Melodam, kawasan Seribas lah. Menurut Sarkawi, kedatangan James Brooke ke Banting yang cuba menjajah pemerintahan di Banting telah mengakibatkan pertelingkahan dan peristiwa hitam dalam sejarah keturunan keluarga Al bin Yahya. Zaman Raja Putih, James Brooke pertama kali masuk ke Banting 1835, memang ada pertingkahan di mana Tengku Jaafar dia memang keras jadi dia tak mau ikut arahan daripada Brooke Sharif ni dia sudah dilabelkan sebagai lanun, penentang kepada Raja Putih. Jadi untuk mengelakkan daripada dibunuh, identiti dia pun ditukar daripada Sharif tadi, ditukar kepada Wan. Jadi dia tak pakai nama Sharif. Macam Sharif Mazhur dia masih nama Sharif Mazhur. Jadi pengaruh daripada Sharif tu James Brooke takut. Masa tu kampung dibakar, pondok dibakar, jadi rakyat pun dibunuh. Silsilah ni terselamat, sebahagian dia terbakar. Jadi yang lain terselamat, masih jelas dapat dibaca, masih dalam jagaan rapi oleh keluarga. Di tangan saya sekarang disimpan generasi ke-40. Jadi nampaknya negeri Banting itu memang wujud, Kita ada keturunannya sampai sekarang dah ada. Kita juga ada manuskrip. Ini menunjukkan satu sejarah yang betul-betul wujud pada masa tersebut. Selepas ini, Sanip akan mengembara ke Lingga Sri Aman bagi mencari bukti tinggalan kerajaan negeri Banting yang pernah wujud pada suatu masa dahulu.
Pengembaraan Sanip dari Lingga akan menelusuri Sungai Lingga dan Sungai Kelauh sehingga ke Bukit Banting. Kedatangan Sanip di Lingga disambut oleh Cikgu Abang Salim yang merupakan penduduk asal Lingga. Hari ini saya berada di Pekan Lingga, di bahagian Seri Aman. Di Lingga ini kita mencari negeri Banting yang hilang. Penyelidikan saya tentang sejarah beberapa tahun yang lalu telah banyak dibantu di Lingga oleh Cikgu Abang Salim. Assalamualaikum, Cikgu Abang Salim. Oh, Alhamdulillah, kita berjumpa lagi. Mungkin 10 tahun yang lepas kita berjumpa. Jadi Cikgu telah mengajar di sekolah Saint Paul di Banting. Berapa jauh dari sini, Cikgu? Perjalanan menggunakan bot lebih kurang 1 jam lah. 1 jam ya. Baiklah Cikgu, saya akan pergi ke Banting menaiki perahu untuk mencari negeri kita yang hilang. Okeylah, Datuk jumpa lagi selepas tu insya-Allah. Semoga perjalanan Datuk dan rombongan selamatlah sampai ke Banting. Okey, duduk elok-elok. Setelah hampir 1 jam perjalanan menaiki bot di Sungai Lingga, Sanip menghampiri Bukit Banting. Alhamdulillah, pengembaraan saya mencari negeri yang hilang di Sarawak telah menghampiri sebuah lagi negeri, yaitu negeri Banting. Yang pada masa dahulu didirikan di atas Bukit Banting ini, di hadapan kita melalui perahu di Sungai Banting Kelauh setelah melimpasi Sungai Lingga. Pengembaraan kita telah menghadapi beberapa cabaran seperti cuaca dan alhamdulillah pada hari ini, tapi kita harus mengikuti jadual alam menunggu air pasang. Dan alhamdulillah kita telah menghampiri destinasi kita untuk mencari negeri yang hilang, yaitu negeri Banting. Setelah kira-kira sejam perjalanan menelusuri Sungai Lingga ke Sungai Kelauh, Sanip akhirnya tiba di pangkalan utama Banting.
Sanip menaiki tangga pengkalan batu dan terus menuju ke kaki Bukit Banting. Alhamdulillah, akhirnya saya menjejakkan kaki di bumi negeri Banting. Inilah tapak di kaki Bukit Banting, negeri Banting pada masa dahulu. Di sini kita akan melihat tapak sebenar Astana Negeri Banting di atas ini, termasuklah benteng pertahanan negeri Banting. Di sini telah wujudnya tempat pemakaman orang Melayu Islam Banting semasa era zaman Kerajaan Melayu Banting. Penyelidikan saya hampir 10 tahun yang lalu telah menemukan sebuah tapak permakaman di tebing sungai Kelau ini. Tetapi pada masa ini, makam tersebut dipercayai telah susur dan jatuh ke sungai Kelau. Terusnya kita akan naik Bukit Banting ini untuk mencari bukti-bukti lain lagi tentang negeri Banting. Sanip telah berada di kedudukan hadapan di kaki Bukit Banting dan di sepanjang lereng kaki Bukit Banting dapat dilihat batuan yang seolah-olah menjadi benteng semula jadi. Benteng-benteng batuan ini menjadi sistem pertahanan yang mengukuhkan kota Bukit Banting dari serangan musuh. Sanip mendaki Bukit Banting untuk menjejaki pusat pemerintahan dan ibu kota Kerajaan Melayu Banting terletak di atas Bukit Banting, di mana terdapatnya istana berserta balai penghadapan milik penguasa dan pemerintah seperti yang dinyatakan seperti berikut. Tempat gerija Mesen itu ialah tempat rumah Datuk Atib, anak Datuk Jaafar, Datuk Tengku Hamid. Berdekatan sebelah hilir gerija rumahnya itu 12 sirang tempat segala Datuk Syarif Jaafar. Begitulah gambaran keluasan tapak pusat pemerintahan Banting yang kini hanya tinggal sejarah yang jelas tercatat dalam manuskrip Banting. Pada masa silam, laluan pendakian ini lebih mencabar dan sukar. Hanya pada masa sekarang, laluan pendakian ini dibina dengan laluan simen konkrit. Bersandarkan sejarah Banting, baginda Raja Banting terakhir mempunyai makam di atas Bukit Banting yang dikatakan mangkat mempertahankan Bukit Banting sebelum berakhirnya era Kerajaan Melayu Banting sekitar tahun 1850. Pengakhiran zaman Kerajaan Melayu Banting sempat bertemu kedatangan James Brooke di Sarawak pada tahun 1839. Tahun 1840, James Brooke berlayar menuju Batang Lupar dan berada di muara Sungai Lingga untuk berjumpa dengan Raja Banting, iaitu Tuanku Seri Mahkota Tuanku Jaafar, yang bertujuan untuk meluaskan kuasa jajahannya hingga ke Kerajaan Melayu Banting yang lebih dikenali sebagai Rundingan Banting, agar Kerajaan Melayu Banting menerima penjajahan kuasa yang dibawa oleh James Brooke. Rundingan tersebut dibuat di atas kapal Raja Muda. Namun, Tuanku Seri Mahkota hanya menghantar wakil Kerajaan Melayu Banting, iaitu Datuk Pahlawan Abang Husin, Lela Abang Han. Bukti rundingan ini dapat disaksikan dalam rekod sejarah seperti dalam catatan naskah manuskrip seperti berikut. Tuan Raja lalu bertitah memanggil Tuanku Seri Mahkota, Tuanku Jaafar namanya, tidak mahu turun ke muara berjumpa dengan Raja Brooke itu. Lalu Tuanku Seri Mahkota itu tadi menyuruh saudaranya, Datuk Pahlawan Abang Husin bin Lela Abang Han. Rundingan Banting telah melanggar kedaulatan Kerajaan Melayu Banting yang masih mempunyai kerajaan. Manuskrip Banting menyifatkan Rundingan Banting berunsur ugutan dan mengancam berperang dengan Kerajaan Melayu Banting.
Namun, Kerajaan Melayu Banting memilih untuk mempertahankan kedaulatan. Berlaku ketegangan dalam pemerintahan Kerajaan Melayu Banting kerana Tuanku Seri Mahkota menitahkan untuk mempertahankan Bukit Banting sehingga gugur mangkat bersama beberapa pembesar setia yang bersumpah bermakamkan di pusara di tanah Bukit Banting. Setengah pihak memilih untuk berhijrah keluar meninggalkan Bukit Banting menuju ke Lingga dan Triso. Gagalnya diplomasi yang mencetuskan Pakatan Sharif di antara Tuanku Jaafar dengan Sharif Mular yang menguasai Ulus Kerang dan Sharif Sahab pula menguasai Patusan. Antara rancangan pakatan adalah enggan menyerah hak kedaulatan wilayah kekuasaan. Berdasarkan maklumat sejarah, Pakatan Sharif memperlihatkan gabungan taktik dan strategi perang untuk menentang penjajahan Bruk serta mengekang perluasan kuasa. Pahlawan wanita Banting turut serta dalam peperangan mempertahan Kerajaan Melayu Banting yang bergelar PEN, iaitu merupakan singkatan panggilan kepada Panglima. Dengan nama sebenar iaitu Dang Esah, Pen Aisyah, Dayang Ajar, Pen Hajar, Dayang Siti Nurmala, Pen Gemala, dan Dayang Uteh, Pen Uteh. Menurut pengkaji barat, Robert Pringles yang dicatat dalam penulisan buku berjudul Rajas and Rebel, ternyata pahlawan wanita Banting mendapat jolokan nama The Defender of Banting. Dan catatan sejarah merakamkan Raja Banting telah bersama beberapa pahlawan Banting yang juga terdiri pahlawan wanita Banting gugur, syahid dan dimakamkan di atas Bukit Banting. Selepas ini, Sanip akan berada di tanah yang pernah menjadi tapak istana pemerintahan negeri Banting pada masa dahulu dan menjejaki tinggalan parit perang yang menjadi benteng pertahanan negeri Banting menghadapi serangan musuh. Saya sekarang telah tiba di puncak Bukit Banting. Di puncak Bukit Banting ini dahulu ialah ibu kota negeri Banting yang telah didirikan oleh Tuanku Akil pada tahun 1700. Bagaimanapun, perkembangan sejarah seterusnya menunjukkan apa yang ada di sini sekarang satu perubahan yang sangat luar biasa. Pada tahun 1859, James Brooke yang telah mula menjajah negeri Sarawak telah membina gereja pertama di Sarawak. Inilah kesannya yang kita boleh lihat pada ketika ini. Dan justru itu saya ingin mencari bukti-bukti menyelusuri sejarah negeri Banting tersebut. Ikutilah pengembaraan Sanip mencari bukti tinggalan Kerajaan Banting, iaitu 4 buah meriam Banting yang digunakan oleh Kerajaan Banting untuk mempertahan Bukit Banting pada suatu masa dahulu. Dan pengembaraan Sanip diteruskan ke kawasan Ulus Kerang dan Seri Aman untuk menjejaki rentetan sejarah akhir negeri Banting sebelum pengakhirannya selepas era penjajahan Bruk.
serta melihat sisa tinggalan sejarah pemerintahan penjajah James Brooke yang terdapat di kubu Alice Sri Aman dalam episod seterusnya dalam Mencari Negeri yang Hilang di Sarawak.